Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الأمين إمام المرسلين وقائد المجاهدين حبيبنا وشفيئنا وزخرنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وتسير الأسرار والترياق الأغير ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. علم الإنسان ما لم يعلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Simuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Pengerusi, Tuan-tuan pegawai Surau An-Nur Bandar Seramat Selatan, tuan-tuan guru, para asatizah, para masyaikh, para pemimpin masyarakat, seterusnya tuan-tuan, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita merapatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dikurniakan taufik dan hidayah kepada kita dapat kita berkumpul pada maghrib yang mulia ini. Sebelum tu saya minta ampun dan maaf terlewat dua kesulitan. Tamu terlangsung nampak dia. Saya duduk sebelah, terlangsung ke Pedas Linggi. Ada pula Roblok. Nak U-turn kawan, kita nak pergi Senawang, Bali Sepenggeleng. U-turn sampai sini pun jam. Apapun atas berkat doa tuan-tuan, alhamdulillah sampai dekat kami walaupun terlewat. Dan minta maaf ya. Itu semua ujian tu ya. Ada perkara kadang kita suka lewat, antaranya kematian. Boleh jangan mati. Semua orang berusaha untuk hidup lama, panjang umur, daripada doa, pemakanan, perbuatan, usaha kita semua menunjukkan kita nak hidup lama. Belum ada orang tiba-tiba nak punya kacau tu, melainkan vitamin dia makan kan, ataupun dia pergi tak ada, kecuali orang dah hilang pertimbangan tu lah, yang bunuh-bunuh diri itu maknanya orang tu dah hilang lah akal lah kita. Alhamdulillah ya. Jangan, Nabi cakap jangan seorang tu bercita-cita untuk mati, boleh jadi dia seorang yang baik, dapat dia menambah kebaikan. Dan kalau dia bukan seorang yang baik, dia boleh menjadi orang baik. Jadi tuan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah malam ni kita teruskan bacaan kitab hadis, 40 hadis akhlak mulia kita. Yang pada pertemuan yang lepas saya rasa kita dah habis hadis yang ke 28 lah. 28 dah selesai ya. Betul kan? Jadi hari ini kita sambung hadis yang ke 29 lah, insya-Allah. Kita punya kelas kan sebulan sekali je tak ada kan? Dia PKP ni kan bahasa tak ada banyak cakap dia. Dia maknanya bila ada lapang kan, banyak kali Tuan Zul hantar, kebetulan tak ada, saya kapan tak ada lah. Kalau ada tu tak boleh nak mengelak kan, kita tak boleh nak membohong. Jadi insya-Allah hari ini 2 bulan 2 kan, dah masuk bulan 2 tuan, 2021. 2020 yang kita tunggu selama ini dah berlalu dah, takkan kembali lagi. Dah masuk 2021.
Inilah rupa 2020 yang lebih. Yang kita kecil-kecil wawasan 20 apa rupa orang cakap kereta terbang. Memang ada nak buat kereta terbang kan? Orang terbang macam-macam lah, semua terbang kan, tak berjalan. Rupa 2020 tak boleh berjalan. Makin pendek langkah disambung ke 2021. Apa pun kita bersyukur kerana langkah kita ke surau masjid masih lagi Allah Ta'ala izinkan. Di saat ramai orang dah tak boleh langkah ke surau masjid pun dia tak sampai. Tapi pasaraya nampaklah muka walaupun kena beratur. Kan? Jadi kita minta pada Allah SWT supaya diberi pertolongan kepada kita untuk melakukan amal soleh dan kebaikan. Apa sudut pun tuan, hidup ni apa sagi sekalipun semua lillahi ta'ala. Baru mendatangkan manfaat. Makan lillahi ta'ala, tolong orang lillahi ta'ala, nikah kahwin lillahi ta'ala, buat sesuatu lillahi ta'ala, tidur lillahi ta'ala, bangun tidur lillahi ta'ala, berjalan, duduk, baring, semua lillahi ta'ala. Barulah mudah-mudahan mati kita pun lillahi ta'ala, masuk kubur sampailah kita dibangkitkan. Alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu. Kita selalu baca kan atas kalimah la ilaha illallah. Mana kalimah tauhid, orang yang berjaya itulah tuan. Bukan orang yang berjaya meninggalkan 10 juta, rumah besar, tanah beribu ekar, tapi dia sendiri pun tak kenal Allah SWT. Diri dia sendiri pun dia tak berapa perasan apa tujuan dia diutuskan, dia orang Ta'ala turunkan dia atas muka bumi. Dia pun tak tahu. Kambing lembu tu pun tahu tuan. Tahu dah. Kan? Kadang lembu-lembu kurban tu dia redha dah, baring macam. Kita yang kelang kabut nak tu. Tu yang dia marah, yang kena tengok, kena tendang tu sebenarnya sebab kita berkasar dengan dia. Cuba kita cakap, lembu, kau ni syariat manusia ni berkorban dengan kau ni, tak boleh yang lain. Tak ada korban dengan pokok, dengan kereta, dengan lembu. Jadi kau ni dah. Jadi elok. Dia faham. Ini buat macam tawanan orang. Oh, betul. Terperanjat lama dia pun orang ni tak ada hukum ni dah kan. Baik kita tebong kata. Tu yang jadi macam tu. Yo, ni tak lama korban tuan, berlemah lembut. Kan kita dah belajar hadis sebelum. Perbaiki sembelihan kamu. Demi mana apa? Pisau kena tajam. Yang tukang kru-kru nak menumbang tu pun kena berhemah. Dia bukannya tawanan orang bukan ada dilayan dengan baik. Dia bukannya musuh yang kita nak pergi hambat dia. Ni tak nampak lembu tu macam rimau nakam. Lembu tu tu yang ramai kena tebuk kan. Cuba buat baik, bersenang kan. Ya, itu ihsan ya. Baik. Kalau macam tu kita baca hadis yang ke-29 muka surat 61, hadis pendek mengutamakan kepentingan orang ramai. Maknanya ni sifat orang-orang yang beriman. Orang beriman ni tuan, dia melebihkan orang lain. Siapa yang paling hebat melebihkan Nabi SAW? Nabi melebihkan lain. Hadis yang sebelum kita baca, Nabi dapat ridak baru, sahabat minta, Nabi bagi. Sahabat lain komplain, kau ni Nabi nak benda tu kau minta. Kau kan tahu Nabi tak pernah menolak. Apa jawab sahabat yang minta tu? Aku kan nak pakai, aku nak buat kain kapan. Kan dulu kita dah baca kan. Lalu memang betul-betul orang tu meninggal, dikafankan dengan ridak bagi Nabi SAW. Nabi tak pernah mementingkan diri sendiri. Masuklah kita Nabi doa kita orang tak tahu, kita boleh tak tahu kan. Baik, tajuk dia mengutamakan kepentingan orang ramai. Kita baca matan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha min dhahri tariqi kanat tu'dhil muslimin. Rawah Muslim. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, sungguhnya aku telah melihat seorang lelaki yang bersenang-senang di dalam syurga. Macam mana Nabi tengok Allah Ta'ala anugerah kepada Rasulullah ya? Pada ketika mana tak disebut, mungkin ketika Nabi naik Mi'raj diperlihatkan. Ada ni isu syurga neraka ni, adalah ulama ni ada dah ada ke neraka, dah ada ke syurga. Sebagian mengembang belum, sebagian mengembang, sebagian perlambang saja, sebagian mengatakan ada.
Sebab apa? Orang yang beroleh kejayaan, orang soleh, masuk saja ke dalam kubur, kalau dia orang baik, dibalas dengan kenikmatan, dibukakan pintu syurga menghala ke kubur. Itu yang orang cakap kubur sejuk, kubur wangi. Ada pula yang dibukakan pintu neraka menghala ke kubur. Walaupun dia belum masuk syurga, belum masuk neraka, tapi nikmat dan azab keduanya dia dah rasa. Maka sebagai ulama cakap, dah ada dah ready dah. Ya? Maka Nabi SAW ni dia tak pernah mereka-reka cerita. Sebab Al-Quran dah menjamin wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tu tak bercakap ikut hawa nafsu. Kita tak. Kita ikut sedap gigi, kita cakap suka hati apa yang kita nak cakap. Nabi tak. Nabi itu Allah Ta'ala pelihara daripada sebarang perkara-perkara yang menyeleweng. Jadi Nabi itu apa yang Allah Ta'ala beritahu, itulah yang diceritakan. Maka Nabi cakap, aku telah melihat seorang lelaki bersenang-senang dalam syurga. Makna lelaki ini digambarkan dengan keadaan mana? Keadaan kerana dibalas oleh Allah Ta'ala dari perbuatan memotong sebatang pohon kayu yang melintang di jalan, yang mengganggu jalan orang Islam. Maknanya dia duduk dalam syurga tuan, apa kerja dia? Dok dia ni banyak bersedekah, banyak buat umrah ke, banyak buat haji ke, banyak buat masjid ke? Tak. Nabi cakap dia ni yang dibalas kadar dia memotong kayu yang menghalang perjalanan orang Islam, dia wasihan. Nah, itu dia tuan. Maknanya dia ni orang Islam lah. Yang pertama dia kena Islam. Itu kunci tuan. Kunci kalau tak ada, rumah 8 juta pun tak boleh masuk. Beli rumah 8 juta, kunci pemaju pegang. Pergi ke belakang tak boleh masuk, pergi ke depan tak boleh masuk, kiri tak boleh masuk, kanan. Macam mana nak buat tak kan? Saya dah beli rumah ni, geran tu nama saya. Bawa pejabat tanah DO semua dah sah. Geran awak. Tapi kunci mana? Itu saya tak tahu tu. Nak pecah pintu rumah 8 juta, pintu 8 balah inci tebal. Macam mana nak pecah? Manung hari demi minggu, demi bulan, demi tahun duduk kat luar. Maknanya tak ada arti. Dia kena Islam dulu. Tak payah kita cerita orang tu dia non-Muslim tapi dia baik, bukan sekadar potong kayu. Dia buat jalan, dia buat jambatan, buat segala macamnya. Tak berhasil. Begitu jugalah seorang Islam, dia kena taat dulu. Dia taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau dia orang perempuan, taat kepada Allah. Kalau dia dah berkahwin, taat kepada suami. Kalau dia seorang anak, taat kepada Allah dan kepada kedua ibu bapa. Kan ada dia punya garis panduan. Orang masuk universiti, dia kena PR, ANR, Admission and Record, kemasukan dan pendaftaran. Daftar dulu, baru boleh ambil kos. Kena daftar bawah department dia pula. Dia kena ada matric number, kan ada prosedur dia. Lepas tu dia kena attend kelas. Kalau tak attend kelas, dia kena bar. Bila kena bar, dia tak boleh ambil exam. Markahnya kosong, credit hour tak ada. Dia kena repeat. Dia kena lulus, barulah dia boleh grade. Itu prosedur. Saya tak nak daftar, saya cakap adik, pergilah kau duduk dalam kelas. Belum aja dia dah faham. Dia ajar lecturer tak tengok. Dia ni siapa? Dia ni pelajar kita tapi dia tak daftar. Sampai final exam dia nak ambil PEXO, masuk dewan. Angka giliran mana nombor matrik? Tak ada, saya tak daftar. Saya nak ambil boleh tuan-tuan, keluar tak degree? Tak keluar. Ya, pendaftaran tu mustahak. Jadi orang Islam dia kena daftar, masuk Islam, lepas tu dia kena ikut prosedur. Dia kena bayar yuran, dia kena itu, dia kena sembahyang, dia kena puasa dulu, dia kena buat kebajikan. Sahabat tanya ya Rasulullah, kita buat yang wajib ni, yang sunat tak buat, boleh masuk syurga tak? Nabi cakap boleh. Tapi kita jangan buat tuan. Kita ni bukan level sahabat. Kita bersahabat dengan Tok Mufti pun tak ada. Apa lagi bersahabat dengan Nabi? Kita bukan level sahabat. Sahabat ni lain. Dia hebat, yakin dia tinggi. Dia mendapat pengiktirafan daripada Nabi SAW. Kita kadi pun tak iktiraf kita kan. Jadi jangan. Kita kena buat yang sunnah banyak-banyak. Sembahyang sunat kena banyak. Puasa, sedekah, tolong orang. Ya, bukan sahabat tu malih, tapi dia tanya, Nabi cakap boleh. Jadi kita kena jaga. Jagalah solat rawatib. Nabi cakap paling kurang 12 rakaat
Orang yang menjaga 12 rakaat, aku jamin satu mahligai baginya, satu rumah dalam syurga, 12 rakaat. 4 sebelum zuhur, 2 lepas zuhur, 2 lepas maghrib, 2 lepas isyak, 2 sebelum subuh, 12. Boleh ingat tak? Dalam hadis tu disebut zuhur dulu. Kalau kita ikut subuh lah dulu pasal dia pagi kan. Dalam hadis tu disebut zuhur dulu. 4 sebelum, 2 selepas, 6. 2 selepas maghrib, 8. 2 lepas isyak, 10. 2 sebelum subuh, 12. Itu paling malas. Janganlah kita action tak nak sembahyang sunat ya? Yang lain tu ada 4 sebelum zuhur, 4 selepas zuhur. Orang yang menjaga ni jauh daripada api neraka. 4 sebelum asar, 4 selepas isyak, seperti solat pada malam Lailatul Qadar dan tahajud lebih baik ya? Baik, kita baca keterangan. Hadis ini menunjukkan kepada kita betapa besarnya pahala orang yang membuat kerja-kerja sosial setelah melaksanakan kewajibannya terhadap Allah Ta'ala. Maknanya kewajipan pada Allah Subhanahu Ta'ala dia tunaikan. Semayang dia buat, puasa dia buat, apa yang wajib ni tadilah, menjaga hati, semua dia buat. Jadi tak ada istilah dia tu nampak macam tu. Dia tu walaupun tak semayang, tapi dia rajin tolong orang. Tak ada walaupun lah. Malaikat tu dia tak ada walaupun. Kita dekat sini pun tak ada. Pop, langgar ya SOP. Walaupun apa dah 10, walaupun kita tak ada dah. Terus kena saman. Saya datang 2 orang. Tak berani nak lebih. Walaupun encik pergi kuliah, saman tetap kena bayar 4 orang. 4,000 tu contoh. Dah tergamang. Ini alasan orang tak nak pergi surau. Sekali pergi surau kena 1,000 saman dah. 2 kali 2,000 habis gaji bulan ni. Tu dia tak pergi. Yang kau nak suruh kau nak saman apa pasal? Ikutlah peraturan. Kau nak masuk syurga, ikut peraturan masuk syurga. Nak jauh pada neraka, ikutlah peraturan jauh daripada neraka. Asal banyak alasan kan? Jadi kita tak ada alasan, kita ikut saja. Maknanya kewajipan dah buat, maka lakukan ekstra. Jadi dia ibarat kata dia yang kerja khusus tu dilakukan dengan baik. Kerja-kerja tambahan tu, overtime apa semua tu, itu cerita lain, claim kemudian. Jadi yang wajib, jadi hutang. Salat 5 waktu tu hutang. Ada tak orang bayar hutang dapat pujian? Tak ada dah. Paling-paling orang tingkat terima kasih. Tapi kau memang wajib bayar sebab hutang. Pinjam 2,000, bayar 2,000. Tapi kalau pinjam 2,000, bayar 2,500, itu orang tu akan pencang lebih sikit. Terima kasih. Boleh tak? Boleh. Itu yang terbaik. Kita pinjam 2,000, kita bayar 2,500. Tapi tidak disebutkan ketika bayar, ketika berhutang. Kalau disebut dia jadi riba. Aku pinjam kau 2,000, so aku bayar 2,500. Itu tak boleh. Tapi kita pinjam 2,000, masa bayar kita bayar lebih. Sebab ada hadis Nabi SAW ketika dituntut oleh seorang untuk membayar seekor unta ke macam tu lah. Nabi cakap, siapa yang ada tolong bayarkan. Sahabat cakap yang umur 2 tahun tak ada, yang lebih adalah umur 3 ke 4 tahun lebih besar. Nabi cakap itu yang lebih baik. Jadi kalau nak bayar hutang tuan, bayar hutang 200, musangking 2 biji, manggih 1 kilo. Tu syukur hati orang tu. Nak pinjam nanti senang. Ni hutang lama tak bayar, nak pinjam baru memang tak ada can dia. Ya? Dia bukan riba, maknanya yang disebutkan tu lain. Tapi kalau kita pinjam, kita diam, bila nak bayar kita lebihkan, itu yang terbaik. Bayang kenikmatan yang didapatkan oleh lelaki ini dengan memotong sebatang pohon kayu yang menghalang di jalan. Tiba-tiba dia telah dibalas dengan ganjaran yang besar ini. Mana jadi kita tuan-tuan dah semayang 5 waktu, kita jaga puasa apa semua, taat kepada kedua apa, berkasih sayang sama manusia, jiran, tangga semua kita ni. Kita buat extra work, tolong kucing masuk parit, kita tolong. Boleh jadi itu jalan kita masuk syurga. Termasuk memotong kayu di jalan. Nabi cakap sedekah itu perkara yang paling ringan, yang membuang duri di jalan. Nabi cakap yang ringan pula lagi senyum. Senyum itu sedekah. Sedekah itu apa? Sedekah itu kebaikan. Bukan sedekah itu duit saja masuk dalam tabung, tak. Sedekah itu maksudnya perkara yang benar, yang memberi manfaat kepada seseorang pada kehidupan akhirat dia, yang boleh mendatangkan pahala untuk dibalas dengan syurga. Itu sedekah. Memberi nasihat pada orang, sedekah.
Membantu orang dengan tenaga, sedekah. Beri orang makan, sedekah. Beri orang duit, sedekah. Nabi cakap, jauhilah api neraka itu walaupun dengan setengah biji tamar. Sebiji pun tak ada, punyalah susah. Setengah biji je beri untuk menjauhkan pada api neraka. Buah tamar tak ada, duit tak ada, apa tak ada, senyum. Senyum itu sedekah. Bila kita senyum pada seorang, orang akan jadi riang, tenang hati. Walaupun kita pakai mask, tak apa nampak senyum, mata kita itu tersenyum. Boleh dikenal. Menguap pun sama boleh kenal, kan? Orang pakai mask ni menguap, orang tak nampak. Nampak mata menguap dengan mata senyum lain, boleh kenal dia menguap ni, kan? Tertiba macam ni apa. Lepas tu dah berair macam menguap tu. Orang senyum, dia mata tersenyum, melambangkan hati yang tersenyum. Mata kita kenal. Jadi pokok ni jadi menghalang, dia potong. Saya ada satu peristiwa tuan, bila saya ingat abang ni, saya doakan dia. Cerita dia di satu jalan kampung di Rombau, ada pokok tu menghalang sikit jalan. Maka saya lalu macam ni, saya menyelekoh jalan kecil, jalan kampung, jalan 6 kaki. Lepas tu ada satu kereta berhenti belakang saya lah, kereta tu belakang saya, dia berhenti. Saya pun berhenti dengan niat, kalau abang nak angkat pokok ni, pokok rambutan, saya tunggulah. Saya cuba bantu, tapi saya pandang dia ikut ceromen. Abang ni pun dia pegang kayu, zoom, dia lari. Rupa ada penyongek hitam dekat kayu tu. La ilaha illallah. Macam ni lah, dia lari. Saya kata, subhanallah, ya Allah, kau berilah ganjaran yang paling banyak ke abang. Dia niat dia nak mengalihkan tunggul kayu tu. Agak lama mati, takkan seorang pun tak nak. Tak tahulah dia mangsa ke berapa. Ya. Jadi saya pun tak berani lah turun lah. Kita pun tak dah bagi kat dia orang lah, kan. Walau pahala besar kan, tapi kadang kita bila pahala besar ni, kita pun beragak nak labam ke abang tu seorang kan. Jadi saya doa lah, ya Allah, kurniakan pahala yang terbanyak lah ke abang masuk dalam syurga tu sebab ni. Pasal dia niat dia nak membantu. Ni lah macam yang Nabi ajar, dia nak ikut sunnah. Ujian ni besar, penyongek hitam telah menyerang, tahu apa liang. Mungkin satu liang tingkatan syurga 1, 2, naik sampailah Jannatul Firdaus. Tu dah tuan. Jadi tak adalah beranjak-anjak mungkin dia mangsa ke-8 ke 10 ke, kan? Ramai orang baik hati tapi terhalang oleh keadaan-keadaan yang kita jangan buruk sangka. Siapalah banyak ni punya kayu pun tak nak dianjakan itu, kan. Pergi-pergi lagi, orang pun tak tahu sebab. Bila sendiri buat baru tahu, kan. Maka di sini kita dapat faham bahawa ibadah itu ada yang dilakukan dalam bentuk sembahyang, zikir, bacaan Al-Quran, puasa, haji, umrah dan lain-lain. Dan ada dalam bentuk kerja-kerja sosial atau dalam bentuk keduniaan, tapi nilai pahalanya di sisi Allah Ta'ala adalah sangat besar sekali. Jadi tuan, sahabat pun ada yang khidmat Rasulullah, menawarkan diri. Semua sahabat ni hebat-hebat lah, semua menawarkan diri. Ada orang perempuan pun begitu juga. Jadi kita ni apa yang kita boleh buat tuan, semua yang kita boleh, Allah dan Rasul, itu yang aula. Yang pertama, ya Allah, hidup mati ibadahku segalanya kerana-Mu. Sebab tu kita rajin-rajin baca doa iftitah, dan kita baca tu kita faham. Kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, 6 perkara yang mendatangkan khusyuk dalam sembahyang. Salah satu dia tafahum, faham apa yang dibaca. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tak ada yang besar melainkan Allah Ta'ala. Dalam sembahyang itulah yang dihadap dengan al-hayat, dia malu, dan ta'zim membesar Allah Ta'ala. Kemudian dia tafahum, dia faham. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asya, wajhatu wajha lillahi. Aku menghadapkan wajah tu bukan menghadapkan wajah ke kiblat, menghadapkan hati-hati kita ni semata-mata kerana Allah. Sebab tu orang yang khusyuk sembahyang ni, khusyuk ni apa? Bukan dia tak dengar apa-apa, dia terus hilang, tak. Khusyuk dia penuh dengan gurun, takut, ta'zim, malu, mengharap. Lalu dia faham tindakan dia tu apa. Barulah dia tak terfikir. Ni tak
Sembahyang pun terpaksa. Jadi kepala tu berfikir, gangguan ni datang daripada dua keadaan. Pertama dari dalam, yang kedua dari luar. Yang daripada dalam ni hati kita tu bercakap, roadblock ni kat mana lagi ada. Dia terfikir setiap tu jalan lama kat ada. Sempadan ni sebenarnya Seremban ni sampai mana. Dia berjalan kepala tu. Habis potong lagi 9 tadi gaya mantin sampai jual abu. Allah imam. Kau dia jadi imam dia terlupa perkaan. Sudah. Sebab tu saya kadang malih jadi imam kadang terlupa. Makmum pula kau ustaz jadi imam terlupa dia ikut. Subhanallah lah. Tu mufti pun kadang-kadang terlupa. Ada kala Imam Masjidil Haram kadang baca lupa, bacaan dia lupa. Ada kala. Jadi yang kedua, luaran daripada penglihatan dan pendengaran. Tu pun kita terganggu. Mata melila. Garisan ni binding tip misalnya. Yang balik buku kan. Elok aku. Kepala pusing. Janganlah fikir lepas ni kan. Aduh, itu yang malih nak cakap. Ni contoh sebab tu ada keadaan dia ajar macam mana. Kalau tak boleh tengok gambar, sembahyang dekat-dekat dengan dinding. Janganlah sampai tak boleh nak sujud. Makna tu dia rapat. Taruh sejadah warna putih. Tapi kita tak nak khusyuk. Kain putih tu pun kita nampak. Kan ini kalau digambar, di color dia ni macam mana kan? Berjalan lalap mata, ada kaedah boleh pejam sekejap mata. Tapi jangan lama, buka balik. Kemudian kedua pendengaran, terdengar. Jadi pergi tak? Dia tengah sembahyang sunat, jadi dia kawan. Dan pun nak pergi ni, kita tunggu dulu, tak ada terdengar. Yang kawan pula saja buat kuat-kuat, suruh member ni cepet sikit sembahyang. Ini pun tak bagus. Dah tahu kawan tu lemah semangat, janganlah disakat-sakat. Kadang orang tengah sembahyang pergi disakat di start kata wait. Tahiyat pun tak baca, macam mana nak sah sembahyang? Dia memang menyakat. Dah tahu kawan tu lemah semangat, jangan disakat. Biar dia diam. Ini tak gerak sekarang lah. Dia dah tahu kawan tu tengah sembahyang, jangan. Jadi khusyuk kita tu kadang kita tak faham. Jadi apa pengajaran kita boleh buat daripada hadis ni? Yang pertama, kasih sayang Allah itu, rahmat Allah itu mahal luas. Sebab tu kita berdoa, ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku. Takkan dosaku ini besar lagi daripada pengampunanmu ya Allah. Apa yang ada di sisi Allah itu lebih besar daripada apa yang ada di sisi manusia. Kemudian kita jangan meremehkan perkara yang baik, walaupun perkara itu nampak kecil. Tolong somot hanyut, letak daun. Dulu kan zaman kanak-kanak, cerita rakyat, burung punai nampak somot hanyut, dijatuh daun. Somot naik atas daun. Hanyut selamat. Satu hari pemburu datang nak tembak punai, somot gigit tak berapa batu, somot tu berjalan pula kan. Ataupun kebetulan burung punai tu terbang pergi kat tempat somot tu landing, mendarat, somot gigit. Pemburu tu pula, pemburu lemah semangat, menjoget, tarik punai lagi. Dulu cerita rakyat. Cerita tu nak beritahu kita bahawa semangat tolong menolong itu perlu. Nabi cakap, man la yarham la yurham. Siapa tak mengasihi orang lain, takkan mengasihi. Tak ada orang yang tak ada sifat penyayang dalam hati dia tak akan dapat kasih sayang Allah kepada binatang, kepada manusia lebih lagi. Ya, dan lakukanlah satu itu dan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kebaikan itu selepas menunaikan kewajipan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau buat baik masuk syurga semua. Dulu dengar cerita orang perempuan buat jahat bagi minum anjing masuk syurga. Itu ulama cakap ada cerita Israeliat, tapi cerita yang boleh mendatangkan motivasi pada kita, apa salah kita ikut. Maknanya orang tu jahat satu part, mungkin dia dah bertaubat, perbuatan baik dia orang taklah balas dengan kebaikan, dan itu adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita nak claim ibadah kita ni melayak kita masuk syurga, tak ada. Ya, ramai ibadah yang kecewa. Tapi bila dapat rahmat pada Allah SWT, apa pun keadaan orang tu, maka kita tidak boleh menghukum. Sebab tu Nabi SAW dia memuliakan sahabat-sahabat. Sahabat yang macam ni, yang kulit macam ni, semua Nabi muliakan. Nak beritahu bahawa tak ada bezanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu ni, yang paling tinggi takwa. Yang paling tinggi takwa dalam ramai-ramai sahabat, Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar yang paling hebat.
Dan paling faham pula Sayyidina Umar. Nabi cakap kalau ada Nabi selepas aku, Umar orang. Tajam pemikiran Sayyidina Umar. Tegas, berani. Yang alim Sayyidina Ali. Banyak mengaji dengan Nabi SAW. Kalau aku gudang ilmu, Ali pintunya. Macam tu. Yang paling pemalu di kalangan sahabat sehingga malaikat pun malu pada dia, Sayyidina Uthman, Dhu Nurain. 2 orang anak Rasulullah yang menjadi isteri kepada Sayyidina Uthman. Dan semua hebat-hebat. Jadi kita ikut Nabi, contoh para sahabat, berusahalah sedaya upaya, jangan malih tuan. Ibadah ni kena paksa. Tuan datang ni paksa. Kalau ni ikut kita menjalan, tengok TV. Makan kan, merayau dah tak boleh. Duduk mengaji tidak, selawat tidak, sembahyang jemaah tidak, surau tidak, masjid rasanya PKP tak boleh keluar. Bila kawan ajak baik lagu, mau dah. Dia bilang kita boleh. Masa tu boleh tak ada keluar, itu memang sifat itu. Maknanya mata huruf kan, Al-Quran sebut dunia ni tempat tipu daya. Banyak orang tertipu, termasuk kita kadang-kadang tertipu. Dah ajar orang tu baik dapatlah pahala itu, tu yang Fatihah baca tidak, dia menyampaikan dia sendiri tak baik. Wallahu alam. Cukup sekadar itu tuan. Perkongsian kita pada malam ini sama kita baca kitab ni ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu taala beri kasih sayang pada kita, tergolong dalam golongan orang yang dikasihi Allah Subhanahu taala. Kita mengasihi Allah taala, Allah taala mengasihi kita, mudah-mudahan selamat insya-Allah. Jadi adakah apa-apa yang nak ditambah, diperbetulkan atau yang kurang jelas? Kalau boleh sejelas-jelas tak ada kita tangguhan kan. Akak perempuan okey. Perempuan dia cakap dia dah faham. Ya, dia lagi kita kena Cina-Cina baru faham kan. Dia mata pandang faham. Jadi kalau tak ada, kita berhenti kat situ tuan-tuan. Sekali lagi saya minta ampun dan maaf yang baik pada Allah SWT, yang salah dan silap daripada kelemahan diri saya sendiri. Hari demi hari kita pertingkatkan ibadah kita dan kualiti ibadah kita tuan-tuan. Apa pun keadaan kita bersyukur tuan-tuan ya. Apa pun keadaan kita bersyukur. Jangan kita mengeluh. Berkeluh kesah ni tadi bukan sifat orang mukmin yang sejati. Kita jangan banyak alasan. Sebab itu ketentuan Allah SWT. Tapi kita diberi hak untuk memilih. Boleh tak kita beralasan kita puasa, lepas itu kita tak puasa sebab dah ditakdirkan rezeki itu untuk kita. Memang aku kena buka juga sebab ni nak kena makan buah durian ni tengah hari ni. Boleh ke macam tu? Tak boleh. Sebenarnya kita kena tahu berpuasa. Jadi pilihan tu di tangan kita. Allah Ta'ala memang kesudahan kalau hakikat semua daripada Allah. Yang baik, yang buruk semua daripada Allah. Tapi kita dengan pegang ahli sunnah wal jamaah kita ini, kita yakin bahawa Allah Ta'ala beri kita untuk memilih yang baik. Sebab dia kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pada waktu wabak, dia cakap kita pindah. Sahabat dia cakap kalau dah ditentukan kono-kono ya Amirul Mukminin, kata Sayyidina Umar, kita boleh memilih daripada takdir yang buruk kepada takdir yang baik. Itu dah cerita dia. Faham kan? Wallahu alam. Sekali lagi saya minta ampun dan maaf. InsyaAllah ada rezeki panjang umur nanti kita jumpa lagi. Kita tutup dengan doa auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jalali minkal jada. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.